Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran di dalam surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tentang harta rampasan perang, iaitu harta ghanimah. Dan harta ghanimah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahagi-bahagikan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa boleh dipertikaikan oleh sesiapa. Sama juga dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harta ataupun segala kutipan zakat ini akan ada dia punya saluran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wa 'amilina 'alaiha wa mu'allafatin qulubuhum wa fi riqab wa gharibin wa fi sabilillah wa bani sabil. 8 golongan asnaf ini fariidatan minallah, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW lagi pun dah ada mereka, sebahagian daripada mereka yang beriman mempertikaikan akan alihan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW di dalam surah yang sama, surah ayat yang ke-58 dan 59, yang mereka tidak redha apabila Rasulullah SAW tidak bagi mereka, dan mereka redha bila Rasulullah SAW bagi mereka. Ada sebahagiannya boleh menerima, ada sebahagiannya tidak boleh menerima. Itu zaman bila tuan-tuan? Itu zaman Nabi SAW lagi. Rasulullah SAW pemimpin yang paling adil, dan tiada lagi pemimpin yang lebih adil daripada Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Itu i'tikad kita bahawasanya kemuliaan Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik manusia dan sebaik-baik makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dipertikaikan, apatah lagi di akhir zaman ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung, qulil anfalu lillahi war rasuli. Dan sesungguhnya harta rampasan perang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzatal bainikum. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun akur atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita redha ataupun tidak, sama ada kita suka ataupun tidak. Itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian wa atiullaha war rasulahu in kuntum mu'minun, dan taatlah perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah isyarat kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peganglah dua perkara ini, nescaya kamu tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bagaimana nak memegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah mengikut mereka yang mempelajari dengan khusus, iaitu para alim ulama. In kuntum mu'minun, sekiranya kamu beriman. Dan siapa orang yang beriman ini? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman ini, yang sebenar-benar beriman ini, mereka apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala berkocak hatinya, rasa gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita usahakan supaya apabila kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, rasa kegurunan di dalam hati, batin hati kita. Jadi itu yang kita perlu usahakan. Bagaimana? Dengan kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah selain daripada ayat-ayat Allah yang berbentuk Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada segala makhlukat. Segala makhluk ini adalah ayat-ayat, alamat-alamat nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila kita celik je mata kita memandang segala yang kita pandang ini semua dia makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan terlepas sedetik pun daripada qudrat, iradat, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, dengan pandangan seperti itu akan menambahkan iman mereka.
akan menambahkan iman kita dengan asbab kita memandang akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala dia bertawakal. Bertawakal macam mana? Hatinya bulat, sungguh bulat, serahkan segala urusan ni atas Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita usahakan, apa yang kita buat itu adalah ikhtiar ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala, hanya usaha atas segala usaha saja, dan segala yang ditentukan semata-mata adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Samalah kita usahakan kita mencari rezeki, kita bekerja, itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sebab kerja kita, bukan sebab perbuatan kita, bukan sebab kita punya kepandaian, kecerdikan kita Allah Subhanahu wa taala beri kita rezeki. Bukan sebab itu. Rezeki itu semata-mata kurniaan Allah Subhanahu wa taala, asbab kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. Rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dikurniakan rezeki di dalam bentuk harta, dengan harta itu kita dapat menyara kehidupan seharian kita dapat menyara kehidupan anak isteri kita. Bila datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala, perintahkan ibadat zakat, kita lari daripada perintah itu, nak menunjukkan alamatnya kita menindakkan ketidaksyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang berlaku pada susuk tubuh yang terkenal di dalam Al-Quran, iaitu Qarun, yang hidup pada zaman Nabi Musa AS, dan dia adalah seorang hafiz yang menghafal kitab Taurat. Yang menghafal kitab Taurat pun bila sampai perintah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membayar zakat, dia menolak. Dia kata, Nabi Musa AS, engkau dengki kepada aku, sedangkan itu adalah perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Jadi bila datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sambut dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Sebab apa tuan-tuan? Para sahabat radhiyallahu anhum, pada satu ketika dia datangnya perintah zakat, dan sebahagian besarnya pada ketika itu sahabat radhiyallahu anhum, sebahagian besarnya adalah orang yang fakir dan miskin. Jadi bila dikatakan, bila dikira dan sebagainya, dia sahabat ini tidak wajib zakat. Dia mereka berasa sedih. Sebab apa? Sebab zakat itu adalah perintah Allah yang wajib. Bila perintah Allah yang wajib, kelebihan amalan wajib itu 70 kali ganda lebih besar daripada amalan yang sunat. Mereka rasa sedih sebab mereka faham akan kelebihan. Bila Allah Subhanahu wa taala kurniakan kelebihan yang besar, nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat redha atas apa yang dilaksanakan. Ibadat yang itu Allah Taala redha. Bukan tujuan mereka untuk mendapatkan kelebihan itu, tapi qasad yang di dalam hati batin mereka itu untuk mendapat keredaan, kesukaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi kita nak tiru sifat-sifat sahabat ini supaya bawa dalam kehidupan kita. Mencontohi para sahabat, salah seorang daripada sahabat itu seperti kita akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sahabat ini seolah-olah seperti bintang di langit. Cahayanya seperti bintang di langit.